Syekh Abdullah Fahim, sumbangan dalam bidang falak dan penentu tarikh kemerdekaan negara. Pagi ini kita dapat melaksanakan forum yang dianjurkan secara bersama oleh Institut Islam Hadari dan juga Fakulti Pengajian Islam, ya, forum kali kedua pada tahun 2020. Saya mengalu-alukan yang berbahagia Senator Dato' Jeffrydin bin Atan, ya, pengerusi Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi, Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Forum yang kita adakan pada hari ini bagi pandangan saya amat sesuai, ya, dalam keadaan suasana pada ketika ini, ya, dan di mana kita masih lagi dalam semangat bulan kemerdekaan, ya. Sehari dua ini kita berhadapan dengan konflik ataupun kemeluk politik negara, ya. Kita akan melihat peranan ulama, ya, dalam aspek ataupun perjuangan kemerdekaan negara, ya. Syekh Abdullah Fahim merupakan ulama yang tamat daripada pengajian di Makkah, apa yang dimaksudkan sebagai ulama progresif. Syekh Abdullah Fahim turut memainkan peranan dalam aspek pendidikan, bukan sahaja di Kedah, ya, tapi turut dijemput memberikan pendidikan di institusi pengajian di Iraq juga, ya, dan juga di Pulau Pinang, ya. Dan sesegala Syekh Abdullah Fahim, ya, daripada wilayah Patani di selatan Thailand, ya. Satu macam zaman sekarang guna kalkulator, mesti kita kena ada satu manual panduan. Jadi begitu juga zaman dulu, zaman apa dulu sama. Pada pembentangan beliau tadi menunjukkan beberapa contoh manuskrip, ya, rubuh berjaya yang dah direproduce semula, ya, dalam bentuk digital dan sebagainya, ya. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa sumbangan Syekh Abdullah Fahim dalam bidang ilmu falak ini sesuatu yang cukup besar, ya, dalam peninggalan ataupun legasi khazanah ilmuwan ulama Melayu di negara kita. Bangsanya Ajam, bangsa Ajam bukan Arab. Maka nak menjatuhkan Turki Osmaniyah, maka dikobarkan semangat kearaban. Kamu Arab lebih mulia, lebih patut menjadi khilafah, memegang kepimpinan. Tapi berbeza di tanah Melayu, di Kepulauan Melayu atau di Nusantara, semangat nasionalisme kebangsaan ini dicetuskan oleh ulama-ulama yang memperjuangkan kebangsaan, kemerdekaan. Itu kaum tua. Pertama, bukti fakta daripada bai'ah di hadapan Kaabah. Satu. Yang kedua, kebanyakan ulama-ulama yang kembali daripada itu meletakkan nama madrasahnya dengan Al-Wataniyah, semangat kebangsaan. Abdullah Fahim ini merupakan contoh ataupun ulama yang konsisten lah dalam perjuangan membela nasib orang Melayu. Dan saya melihat perjuangan kemerdekaan dalam konteks Abdullah Fahim ini ada dua. Yang satu perjuangan dalam bentuk politik, tapi yang penting dalam konteks perjuangan kemerdekaan ini adalah perjuangan pendidikan. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang digelarkan tradisional, kaum tua tadi, memang sudah mempunyai spirit nasionalisme. Cintakan bangsa, cintakan tanah air. Satu. Bukti yang kedua pula ialah ada ditinggalkan nasyid-nasyid. Marhaban marhaban ya wujuhal bilad, marhaban ya marhaban bi ashabil jihad. Begitu juga Syekh Abdullah Fahim ada lagi. Yatibun nasyidu bi zikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Indahnya lagu memperingati negara tanah air, hidup Melayu, merdekalah tanah air. Apa enggak bagi kita cara kita menghayati bagaimana kita telah terjajah. Jadi apabila kita terjajah, kita mesti mengekalkan nikmat lama kemerdekaan ini. Bukan senang-senang kita harap pada seorang atau dua nanti kamu anda mendapatkan satu tanda penting. Syekh Abdullah Fahim menguasai lebih daripada 47 cabang ilmu. Daripada yang asas itu tak perlu dicakap lagi lah. Daripada hak fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf tak perlu dicakap lagi. Yang orang panggil yang fardu kifayah, daripada nahwu, saraf, ma'ani, bayan, badi', mantiq, istiqaq, wadha', usul tafsir, qawaidul fiqhiyah, usul fiqh, usul tafsir, mastalah hadis, ulumul hadis dan sebagainya, dan termasuk juga ilmu siasah, ilmu politik, husnul tadbir, keelokan dalam menyusun atur sesuatu perkara,
biriayati syu'uril ummah, dengan menjaga perasaan-perasaan jiwa-jiwa manusia fid dakhilid daulah, yang berada di dalam negara, iaitu muwattin kalau istilah kita sekarang ni, warga negara, wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain, wa riayati maqasid syar'iyyah, dan menjaga maqasid yang tujuan syarak diturunkan, iaitu kuliah yang 5 atau yang 6. Itu dia panggil politik. Ada kitab fiqh, ada perbahasan tentang hamba. Maka adakah kita boleh praktik pada zaman kita sekarang hukum hakam tentang hamba? Bibik yang ada kat rumah tu Datuk, tak boleh kita buat macam hamba dalam kitab fiqh tu. Jadi inilah yang saya lihat Syekh Abdullah Fahim ni bukan hanya semata-mata menguasai lebih daripada 47 cabang ilmu, lebih daripada 45 orang guru di Mekah dan Madinah, tetapi Syekh Abdullah Fahim memahami realiti semasa. Syekh Abdullah Fahim ni memang kita kena kembalikan balik kewujudannya di dalam umat Melayu Islam kita, walaupun jasadnya sudah berada di bawah tanah, rohnya berada di alam barzah, tapi spirit, semangat, jasanya mesti kita orang Melayu ni kena hidupkan kembali. So untuk nak bersaing dengan sistem pendidikan British, mana kita perlu ada satu sistem pendidikan yang kompetitif, yang maju berbanding dengan sistem pendidikan British. Ramai pemimpin politik pada masa itu kebanyakannya adalah belajar di Madrasah Idrisiyah Kuala Kangsar, dan termasuklah dia yang terlibat dalam UMNO pada masa perjuangan menentang British selepas itu. Dia pelajar-pelajar yang keluar daripada kelas tersebut boleh menyambung pengajian di Timur Tengah. Kemudian dalam masa yang sama ialah dapat berkhidmat terus dengan kerajaan pada masa itu dalam konteks menjadi guru. Berkaitan dengan perjuangan Syekh Abdullah Fahim dalam konteks kemerdekaan kan, dalam situasi semasa sekarang di mana kita harus meletakkan kepentingan bangsa itu di tempat yang teratas, Ustaz. Inilah yang harus kita junjung dan juga dukung, bahawa kestabilan negara dan juga kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh generasi terdahulu itu harus dipertahankan. Daripada Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tampil Islam UKM. Banner yang kedua, Ustaz Faiz Hafizuddin yang penuh bersemangat tadi. Terima kasih banyak atas perkongsian.